Fiona di Angkasa Puri, Salam Satu Malaysia. Rancangan Malaysia ke-11 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Khamis lalu merupakan satu rancangan pembangunan yang seimbang dari pelbagai aspek. Menurut Menteri Muda Pelancongan Sarawak Datuk Talib Zulkifli, negeri Sabah dan Sarawak khususnya telah mendapat peruntukan lebih terutama dalam pembangunan luar bandar. Jadi ada peruntukan dan langkah-langkah tertentu yang boleh memantapkan pembangunan Sabah dan Sarawak. Umpamanya prasarana. Banyak lagi peruntukan ditambah untuk Sarawak dan Sabah. Kedua, pembangunan luar bandar pun diberi penekanan. Ini jelas sekali keadaan di Sarawak dan Sabah telah diambil kira. Dato' Talib ditemui media selepas merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Bintulu di Bintulu. Beliau juga yakin RMK11 akan menjadi platform kepada penjana ekonomi negara dalam usaha mencapai status negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Talib menyeru bekas anggota tentera agar terus memberi sumbangan dan khidmat bakti kepada masyarakat menerusi pelbagai aktiviti termasuk program gotong royong bagi menyemai semangat patriotik dalam kalangan masyarakat khususnya belia. Pada majlis ini, beliau mengumumkan grant sebanyak RM5,000 kepada persatuan itu bagi menjalankan aktiviti dan seterusnya melancarkan logo baru persatuan berkenaan. Keputusan kerajaan untuk memberi lebih fokus kepada Sarawak dan Sabah dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11 disambut baik oleh Menteri Pembangunan Tanah Negeri Sarawak Tan Sri James Jemut Masing. Menurutnya, kedua-dua negeri tersebut masih ketinggalan dari segi pembangunan infrastruktur. Menurut Tan Sri James, tanpa kemudahan infrastruktur seperti kemudahan jalan raya dan pelbagai kemudahan lain adalah sukar untuk menggerakkan sebarang pembangunan lain. Dalam pada itu, katanya, pendekatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memberi tumpuan kepada pemberian hak milik tanah hak adat Bumi Putera NCR juga dianggap sangat tepat kerana ia merupakan sesuatu yang penting bagi penduduk Bumi Putera di negeri ini. Because there will be no more dispute. Nobody will ever accuse the government of grabbing the land once that is done. That's why it's very important. And I'm very pleased that Najib understands it. But what is important is who administer it. Administer NCR land must understand the value of NCR land to orang Sarawak. Tan Sri James Masing ditemui media ketika menghadiri majlis makan malam Gawai Dayak peringkat bahagian Kapit di Dewan Suara Kapit. Tambah beliau, jika pemberian hak tanah NCR ini terus dilakukan oleh kerajaan, pihak pembangkang tidak akan dapat lagi menggunakan isu berkaitan tanah NCR bagi membangkitkan kemarahan rakyat kepada kerajaan pada pilihan raya negeri akan datang. Majlis tersebut yang dimulai dengan upacara miring dan diserikan dengan pertandingan kumang gawai dihadiri hampir 1,000 masyarakat dari sekitar Kapit. Rancangan Malaysia ke-11 RMK11 diharap dapat mempercepatkan projek-projek pembangunan di luar bandar terutama berkaitan kemudahan kesihatan, pendidikan dan infrastruktur seperti jalan raya. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Alexander Nantalinggi memberitahu sekolah-sekolah di luar bandar juga perlu diberi perhatian, terutama melibatkan fasiliti dan keperluan di sekolah-sekolah berkenaan. Selain itu, katanya penambahan jaringan jalan raya di kawasan tersebut juga dilihat amat penting untuk menggerakkan aktiviti ekonomi. But what we need most also is a network of roads to provide better access into the rural villages, rumah-rumah panjang, sekolah, schools and clinics and everywhere. Especially we need those roads so that we can also utilize our land. Dato' Alexander ditemui media dalam majlis makan malam Gawai Dayak 2015 peringkat bahagian Kapit yang diadakan di Dewan Suara Kapit. Sementara itu, Ahli Parlimen Hulu Rajang Wilson Ugak Kumbung pula berpendapat peruntukan dalam RMK11 perlu disalurkan ke kawasan luar bandar dan pedalaman bagi kemudahan penduduk yang selama ini setia menyokong dasar dan pembangunan yang dibawa kerajaan. Kalau kita bandingkan dalam senario politik kita sekarang, kalau senario politik di Semenanjung, di urban area, mereka telah menentang kerajaan. Tetapi bagi kita di Sarawak ini, rakyat di Sarawak sentiasa mendampingi dan sentiasa orang yang menyokong kuat kerajaan kita.
Beliau juga berharap 3 permintaan kaum Dayak di negeri ini dapat dipenuhi oleh kerajaan pusat, iaitu penyediaan lebih banyak jaringan jalan raya, penyediaan kemudahan asas seperti elektrik dan air bersih, serta mengambil lebih ramai profesional Dayak yang berkelayakan untuk menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan. Program My Beautiful Malaysia merupakan platform bagi Kementerian Dalam Negeri melalui agensi anti dadah kebangsaan AADK memperkasakan masyarakat menjadi sukarelawan memerangi dadah di Sarawak. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Jim Chan Kaishin, penagihan dadah dalam negara akan mencapai tahap epidemik sekiranya langkah tegas tidak diambil bagi membantras gejala itu. Sehubungan itu, program My Beautiful Malaysia sebagai satu titik permulaan untuk menyemai semangat kesukarelawan di kalangan belia untuk melibatkan diri dengan aktiviti sihat dan berfaedah. Datuk Jim Chan berucap pada perasmian program My Beautiful Malaysia, kawasan tabuan di komuniti Kampung Tabuan Jaya di Kuching. Turut hadir pengarah AADK Negeri Sarawak Wan Madihi Haji Wan Saleh. Sementara itu, ketika ditemui media, Wan Madihi berkata pihak AADK akan lebih agresif dalam menangani isu penyalahgunaan dadah di Sarawak. Agensi itu katanya akan bekerjasama dengan agensi penguatkuasa dan komuniti setempat bagi memantau sarang penagih bagi membantras kegiatan itu. Dalam kawasan ini bahkan banyak di kalangan penagih dadah yang berregister AADK, apakah kes-kes jenayah dan kes-kes OKP kita sendiri yang ada di sini. So, Tabuan telah terpilih di kawasan di Kuching Tabuan, Dampani dan Semeriang. Kuching 140, berulang ada 28 untuk tahun 2015 dan tahun 2014 53 kes baru dan 16 berulang untuk kawasan Kuching. Mengulas mengenai penubuhan Skuad 1 Malaysia, Wan Madihi memberitahu setakat ini seramai lebih 9,000 orang sukarelawan telah berdaftar dengan skuad itu dan mereka ini merupakan mata dan telinga AADK melakukan sebarang aktiviti penagihan di kawasan masing-masing. Pada majlis ini, lebih 100 peserta terdiri daripada pelajar sekolah rendah dan menengah di kawasan Tabuan Jaya, agensi kerajaan dan NGOs mengikuti program tersebut.